Syukran jazilan buat Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin penonton yang dimuliakan Allah. Ucapan salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Muhammad dari Sekolah Rendah Islam Hira ingin menyampaikan sebuah cerita. Berjalan ke pulau naik kereta, bermain pasir bersama rakan. Kepimpinan Nabi Sulaiman, pilihan cerita. Mari bersama kita dengarkan. Kawan-kawan, tahukah anda Nabi Sulaiman ialah putera kepada Nabi Daud? Sejak berumur 13 tahun lagi, beliau dilantik menjadi raja kerana sifatnya yang cerdik, berani dan tegas. Peribadi beliau juga ada diceritakan dalam surah As-Sad ayat 30. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Begitulah kawan-kawan, sekiranya kita mempunyai peribadi yang hebat, kita akan diiktiraf. Kebolehan beliau yang memahami bahasa binatang, angin dan jin menjadikan beliau dilantik menjadi pemimpin. Kehebatan beliau tidak boleh disangkal lagi kerana beliau berjaya meluaskan jajahan takluk, termasuklah kerajaan Bani Israel. Kebijaksanaan beliau juga telah menjadikan kerajaan beliau kaya dengan hasil bumi dan lautan. Dengan segala kehebatan yang beliau ada, beliau adalah seorang hamba yang sangat taat kepada perintah Allah. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman meminta semua bala tenteranya beratu di dalam posisi masing-masing untuk memeriksa tentera-tenteranya. Baginda mendapati seekor burung hudhud tidak berada pada posisi yang telah ditetapkan. Di mana burung hudhud? Aku akan menghukumnya sekiranya dia tidak hadir tanpa memberikan alasan yang munasabah, tegas Nabi Sulaiman. Pada ketika itu, hadirlah hudhud dengan mengemukakan alasannya. Aku telah pergi ke satu negeri bernama Sabah yang itu berdekatan dengan Yaman. Di dalamnya ada seorang wanita yang memerintah negeri tersebut. Raja perempuan beserta kaumnya itu sujud menyembah matahari dan tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan berita itu, lalu Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk menghantarkan surat kepada ratu tersebut. Ketika sampai di istananya, burung hudhud mencampakkan surat itu kepada mereka dan dibaca oleh Ratu Balqis. Di dalam surat tersebut, nyata Nabi Sulaiman ingin Ratu Balqis memasuki agama Islam dan menyembah Tuhannya Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermesyuaratlah Ratu Balqis beserta dengan pembesarnya. Apa kata kita pergi berperang dengan Nabi Sulaiman? Kata salah seorang pembesar. Tidak. Aku rasa lebih baik kita mengambil hati Nabi Sulaiman dengan memberikan harta dan perhiasan, cadang Ratu Balqis. Tak kala sampai utusan Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman, dia terus menolak pemberian tersebut dan berkata kepada utusan tersebut yang mereka akan membawa satu balan tentera yang akan menguasai kerajaan Sabah tersebut. Nabi Sulaiman nyata tidak suka dengan tawaran rasuah oleh Ratu Balqis. Tak kala hal tersebut sampai ke Ratu Balqis, maka mereka tidak memiliki pilihan yang lain kecuali tunduk dan patuh kepada kehendak Nabi Sulaiman. Kawan-kawan, dalam membina negara rahmah bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi juga pembangunan moral dan etika masyarakat. Hanya dengan memerangi rasuah secara serius, kita dapat mencipta masyarakat yang beradab, bermartabat dan harmoni. Tanpa rasuah, negara Malaysia akan menjadi mercu kejayaan dan teladan bagi negara lain. Saya akhiri cerita ini dengan serangkap pantun. Hari Malaysia, kibar bendera dengan maruah. Malaysia Madani, teguh bersama bila semua tolak rasuah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.